Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi pada malam ini. Kita nak cerita satu topik pada malam ini yang cukup mustahak. Anda bila dengar nanti, jangan pula rasa gabra ke risau ke apa-apa, sebab kadang-kadang statistik yang dibawa masuk ni agak kadang-kadang menggerunkan sedikit. Namun bagi mereka yang saya nampak tadi ada tulis, saya tengah baca sebelum saya buka live ni, beberapa orang punya feedback mengatakan yes, mereka tengah menghadapi type 1. Bolehkah sebenarnya masih lagi berpeluang untuk sekurang-kurangnya improve? Yang saya akan kupaskan pada malam ini supaya anda jangan berputus asa, sebab dia boleh keluarkan balik result-result yang agak-agak orang kata apa, kadang-kadang you murung kan, tengok buat apa pun dia macam tak mau improve kan. Dan orang pula kata penyakit ni memang for life. Memang betul, penyakit type 1 diabetes memang orang kata for life, betul, tidak salah tu. Tetapi nak mengatakan result dia sampai bila-bila pun teruk, itu ada satu salah tafsir yang saya akan memberi sedikit jawapan pada anda. Semoga harapan ini boleh improve. Bila saya kata improve tu, ada kadarnya. Ada orang improve secara yang betul-betul improve sehingga kan kadang-kadang resultnya masuk balik pada normal, julat tu, okey. Ataupun keperluan insulin punya unit tu amat berkurangan. Jadi itu tujuan saya pada malam ni. Mau tak? Okey, kalau dah bersedia sila tekan share, like and love, dan tolong bagi kawan-kawan yang lambat masuk, sebab saya dah nak mula sekarang juga, sebab ini topik yang dekat dengan hati saya juga, sebab terlalu ramai rakyat Malaysia yang bermasalah tentang diabetes type 2. Tapi type 1 kadang-kadang orang kata apa, tinggalkan. Jarang-jarang orang berani mempertikaikan, sebab macam dah dicop kau type 1 habis. Maksudnya ambil je lah insulin. Tapi sebenarnya untuk mukadimah, supaya faham, type 2 semua anda tahu kan. Kod-kod mereka yang baru join ni kurang faham. Type 2 adalah disebabkan oleh selalunya gaya hidup, ataupun yang paling tepat ialah pemakanan atau minuman kita. Maka kalau siapa yang rajin sangat ambil gula, suka benda-benda yang manis, ada sweet tooth, orang putih kata tu suka sangat lah benda-benda yang manis-manis semua tu, maka lama-kelamaan kita punya insulin yang dikeluarkan oleh pankreas dia dikeluarkan, bukan tak ada, tetapi dia tidak efektif lagi dah. Bermaksud sel dah malas nak terima insulin sebagai penyampai glukos yang banyak sangat dalam badan kita. Dia tak larat terima lagi dah. Insulin duk ketuk pintu berapa kali tak mau buka-buka juga, maka bertaburanlah, banjirlah glukos. Maka bila kita cek, itu yang jadi tinggi glukos. Dan ramai yang dah ikut program saya namanya DND, Goodbye Diabetes tu, dah dapat reverse. Ya, kalau yang disiplin tu, bak kata orang, kalau you tak reverse juga, kalau tak balik kepada normal tu, berarti mungkin genetically kan 10% ada masalah keturunan, tapi 90% tu seharusnya back to normal. Kalau belum capai, kena ulang balik ataupun kena check balik sama ada you ikut tu secara rapi atau tidak, betul atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak. Baik, jadi yang type 1 pula, selalunya orang kata tak tahu sebab dulu-dulunya. Sejak akhir-akhir ni dikatakan disebabkan oleh masalah autoimun. Tak autoimun, maksudnya body kita yang lawan sendiri, instead of dia nak lawan benda-benda pendatang jahat atau bakteria, patogen semua, benda-benda makhluk yang tak sepatut masuk, dia patut lawan kat sana, tapi dia pergi attack pankreas. Tahu pankreas? Kilang pengeluar insulin. Maka insulin jadi nol, kosong. Bila insulin tak ada langsung, insulin adalah macam kunci nak buka pintu supaya glukos boleh masuk, gula-gula boleh masuk, karbohidrat yang refined ni yang tak ada serat banyak, semua tu cepat masuk kat situ kan. Dan kat situ selalunya dia pergi kat liver akan proses. Kalau lebih sangat jadi apa orang panggil glycogen, kalau lebih lagi banyak-banyak sangat jadi fat, jadi lemak. Jadi orang type 1 ni dia sebenarnya sering kali berlaku pada kecil-kecil lagi. Semuda kalau setahun dua tu memang biasa kita tengok sekarang. Sebahagian daripada anda pun, kalau yang tak kena pakai insulin lagi, kalaupun you dah diabetes, dengar dulu. Sebab apa? Bila dia tak nak dengar cakap type 2 pun,
type 2 yang disebabkan ada insulin tapi tak boleh pakai tu, insulin resistant tu, you pun kadang-kadang doktor kena bagi sampai injection insulin juga. Sebab ubat-ubat oral makan dah tak berhasil, tidak memberi impact, tak efektif, maka you kena ambil insulin injection. Jadi tujuan saya malam ni ialah daripada 40 unit satu hari atau 50 unit satu hari tu, boleh tak kita turun sampai katakan 10 unit ataupun 5 unit. Kalau you boleh turun sampai macam tu, kalau tak perlu besok sesekali, kadang-kadang tak perlu pun unit tu. Sebab apa? Semua ni bergantung kepada bila you nak makan, betul tak? Bila you nak makan, nanti you dah tahu berapa result you, you makan berapa unit. Yang tu orang yang dah ambil insulin dia tahu. Yang ni yang saya nak minta you dengar, supaya kita boleh turunkan berapa unit. Sebab you tak boleh bagi tinggi insulin tu kalau result you dah mula rendah. Sebab apa? Nanti jadi hypo pula. Kalau bawah pada 4 milimol tu memang bahayalah, dah mula nak terhoyong-hayang. Kalau 3, 2, you dah mula nak pengsan-pengsan. Kalau you tak jaga betul-betul, terlalu lama sangat ambil 2-30 unit pagi, 2-30 unit pula malam ni, kalau tinggi sangat, anda siapa yang tengah insulin ni ataupun tak boleh kontrol, ada chance 48 kali ganda kena penyakit jantung, cardiovascular diseases, berbanding dengan orang yang tak kena insulin langsung. Dengar, tapi jangan terlalu takut. Okey. Nombor 2, orang yang kena ni ada 4 kali ganda boleh kena kanser. Ada chance boleh kena kanser pun, dan 5 kali ganda masalah terbitnya nanti kat buah pinggang, 5 kali ganda. Mata 8 kali ganda kalau dibandingkan dengan orang yang tak kena insulin langsung. Okey. Dan ini kajian macam mana dia orang buat pun saya pun risau juga ni, tetapi berkali-kali dah keluar ni, kita akan tak panjang umur kalau kena insulin terlalu lama sangat. Ini ada sampai diterbitkan satu kajian tu sampai 10 tahun berkurangannya, pendeknya umur dibandingkan dengan orang yang tak kena insulin langsung. Itu sebabnya malam ni saya memang terasa sangat nak bantu bagi mereka yang sudi ikut ya. Okey. Apabila pankreas dah mula stop, dia sama ada daripada umur setahun 2 tadi, ataupun you baru mula kena dalam umur 18, 19, selalunya tak penyakit ni tak atas, ataupun jarang-jarang kena type 1 atas pada 3-40 tahun. Jarang. Ada. Memang orang boleh kena type 1 bila berumur sedikit, tapi selalunya dia dipanggil young atau pediatric punya diabetes ni selalunya. Okey. Sebab tu kalau anak-anak you atau cucu-cucu you, kalau you nampak ada perbezaan, main dia dah mula tak bersemangat lagi dah, dia tak lalu makan, dia orang kata apa, sampai kadang-kadang kalau budak-budak tu mericau ya. Okey, jadi dia cakap pun dah tak betul, dan selalunya you tengok dia nak minum air tak berhenti-henti. Budak-budak pun dia akan dahaga, kencing malam lagi, terlalu kerap. Okey, semua gejala-gejala diabetes tu pun dia ada. You tengok kulit-kulit dia dah mula gatal, dan inilah luka-luka semua tu, you kena berhati-hati. Of course dia tak ada masalah mata lagi, awal-awal lagi, tetapi kalau dibiarkan bertahun-tahun memang boleh. Bak kata orang, untuk seseorang mendapat jadi sampai buta mata kalau kena diabetes, dia perlukan antara 8 hingga 10 tahun. You punya proses kena diabetes tu kalau tak dijaga. Okey, baik, kita jangan buang masa lagi. Kita bagi kat you lebih kurang 7 cara untuk cuba bantu dan buat betul-betul. Boleh? Nombor 1, kopi ni dah sedia semua. Kopi ni, kopi B3 nicotinamide. Boleh kopi B3 dahulu. Maksud saya vitamin B3 wajib untuk mereka yang ada insulin injection ni, sebab didapati bagi mereka yang ambil nicotinamide ni, nicotinamide, NICOTINAMIDE. Tapi kalau you tulis B3 pun, you pergi kat farmasi, dia ada, ambil dos tu, ikut dos di farmasi. Kalau dia kata 2 kali sehari, ambil 2 kali sehari, cukup. Okey, B3. Ataupun kalau you tengok nanti kalau berapa miligram, selalunya saya recommend antara 1 hingga 2,000 miligram. Ada tulis kat situ nanti. Ambil 1,000 dulu pun cukup lah ya, 1,000 miligram. Okey, itu nombor 1.
Kita bagi yang mana yang you tak perlu fikir dulu, okey, ikut je, okey. Lepas tu nombor 2, you kena ikut DND diet Goodbye Diabetes yang seserius mungkin. Siapa yang tak tahu tu, type kat YouTube saya, pergi ke YouTube, type Dr. Nordin Darus, lepas tu dia keluar YouTube saya, ambil topik yang dinamakan DND diet, ikut on the dot, okey, ikut betul-betul. Sebab apa, nanti macam mana you tahu you improve tak improve? Nombor 1 yang paling tepat ialah you punya ni lah, berapa unit you kena pakai tu. Kalau dulu saya kata 20, sekarang cuma pakai 10, Alhamdulillah. You maintain lagi 2-3 bulan, dia turun lagi katakan 5. You kena selalu check lah kan. Bila dia turun tu, okey, beres. You maintain terus. Kalau dia tak turun, isunya bukan kalau turun saja, tak adil lah semua saja baik. Itu saya dah jadi bomo pula. No, kita kena usahakan. Ada tak makanan-makanan yang you kena check kenapa dia tak turun? Sama ada you, saya kata dalam DND diet tu boleh makan kompleks karbohidrat seperti ubi keledek, bagus untuk diabetes type 1 pun. Type 2 memang kalau ikut yang saya cerita malam ni lagi untung lah you, sebab type 2 tak seserius type 1, tahu tak? Sebab type 2 masih ada insulin, cuma dia malas. Yang ni dah tak ada insulin. Jadi kalau benda-benda yang memerlukan insulin dan insulin tak ada, maka you kena inject insulin lah. Tu yang tinggi sampai 2-30 unit sekali inject tu. Pasal apa? Sebab you makan benda yang memerlukan insulin sampai 20-30 unit. So kalau kita nak improve malam ni, you kena cari jalan. So katakan minggu ni you makan macam ni, you ambil kurang sikit tapi kurang yang tak cukup memuaskan hati. So minggu seterusnya you kena improve lagi makanan you. That means you kena keluarkan lagi. Maksud saya, you cuba keluarkan bahan-bahan yang suspek aja, yang you rasa-rasa was-was saja. Yang ni mungkin ada gula ni, yang ni mungkin yang doktor kata yang terselindung tu kan, yang saya kata 80-90% gula yang tak nampak, yang tak rasa manis pun, tapi ada. Contohnya bahan-bahan tepung, bahan-bahan yang bergula lah, karbohidrat yang refine. Okey, contoh-contoh yang saya kata bagi mereka yang tadi saya nak cerita tentang antara penyebab utama ialah tepung yang putih tu tak mau langsung. That means kalau you nak betul-betul improve, jangan ambil yang buat cucur kodok, yang buat cucur semua tu yang pakai dengan minyak pula, minyak trans fat daripada bijirin ataupun daripada bunga-bunga seperti corn oil, sunflower oil, canola oil, soya oil, semua oil yang macam-macam tu you tolak ke tepi dulu. Cuma ambil dengan minyak kelapa ataupun minyak kelapa sawit atau olive oil contoh. So salah satu daripadanya. Sebab apa? Tepung yang putih tu yang menyebabkan you tak akan baik you punya diabetes type 1 terutama sekali ialah namanya Aloxon. Aloxon ni dia diperbuat daripada chloride oxide, nama tak payah ingat, tetapi dia dicampur dengan satu bahan protein untuk memutihkan, untuk jadi bleaching agent kepada tepung kita. Kalau tidak, tepung kita tak jadi putih melepak. Dia mesti letak bahan nama Aloxon ni, dan bahan ni didapati boleh merosakkan lagi orang yang ada type 1, susah nak improve. Nombor 1. Nombor 2, yang ni sensitif sikit kalau saya cakap, budak-budak sekecil-kecil kenapa dia orang kena 1-2 tahun. Satu memang genetik, Tuhan dah nak bagi, nak duga, okey, faham. Tapi saya kata apa, 90% adalah dibuat oleh manusia yang menzalimi diri sendiri. Contoh over vaccination. Saya berhenti kat sini je, nanti jadi cerita. Tetapi di overseas ada setengah-setengah memang tahu, ada sebahagian daripada vaccination yang sampai dekat 2-30 kali semua hidup kita kena vaccination kan, wajib tu kan, terutama sekali budak-budak sampai berbelas-belas kali sebelum umur 5 tahun, sebelum masuk sekolah dah berpuluh kali kadang-kadang. Ini yang menyebabkan budak dapat autisme, boleh dapat masalah type 1 diabetes, antara penyebab yang disinaraikan. Itu saya simpan ke tepi dulu. Kalau nak berdebat nanti panjang cerita. Tapi yang penting, nombor 3, disebabkan mak sendiri yang ada masalah diabetes masa mengandung, dan ataupun dia ada masalah insulin resistant dan makanannya tak terjaga, maka boleh turun kepada baby pun. Sebab apa? Baby akan ambil zat-zat makanan daripada ibu yang
bawa dia tu masa mengandung tu. Faham? Jadi kalau ibu ada diabetes atau ada insulin resistant, ada harapan baby tu pun boleh kena. Jadi kena tengok kalau penyebab ni bukan daripada awal-awal dilahirkan, kena dah bertahun-tahun kemudian, termasuk dengan makanan pula dia tak jaga betul. Bila dah 5-6 tahun, tengok umur 10-11 tahun nanti, bahaya sangat. Dan last sekali ialah masa kecil-kecil tak disusu oleh ibu, makan infant formula daripada susu tin. Ini juga antara penyebab kenapa budak-budak boleh kena type 1 diabetes. Ramai orang tak ambil pot benda-benda macam ni. Tapi kalau anda yang belum lagi beranak ataupun masih lagi plan nak dapat anak, tolong dengar yang saya listkan tadi tu. Cuba betulkan keadaan. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Dan seterusnya, nombor 3 ialah, okey, ready dengar ni. Yang ni bagi mereka yang betul-betul degil. Dah buat apa pun tak nak nampak sikit bergerak pun nak improve daripada katakan 20, nak turun 18 pun tak, nak turun 15 jangan harap. Tapi ada orang kalau ikut yang tadi saja dah boleh, maka nak turun lagi, walaupun yang dah improve, nak turun lagi, buat apa yang saya pernah cerita dulu, dipanggil OMAD. OMAD tu maksudnya one meal a day, makan sehari sekali saja. Masa-masa lain tu kalau puasa lah, tapi masa hari tak puasa boleh minum air kosong, boleh minum air kelapa, minum no problem. Kopi O, teh O yang tak ada gula, semua boleh. Dia panggil apa tu, wet fasting. Tahu wet fasting? Tapi kalau boleh buat macam puasa betul-betul lah, maksudnya macam puasa kering lah. Cuma kalau tekak tu dah kering sangat dan hari tu you tak ada niat nak puasa, boleh ambil, saya kata apa tadi, teh hijau ataupun kopi O kau tak ada gula, celery kalau boleh tak ada gula juga, ya, air bali, semua-semua tu bagus. Okey, jangan ambil benda lain, cuma satu hari sekali saja makan pun dengan banyak vegetable kan, banyak sayur, banyak ulam. Lepas tu kalau you ambil karbohidrat sedikit yang kompleks seperti ubi ataupun yam, keladi ataupun ni lah, ubi kayu semua tu, okey, jangan ambil beras putih langsung, tak ada. Yang benda-benda putih melepak, out. Sebab saya kata apa tadi, you tengah nak cuba nasib sampai banyak mana lagi dia boleh turun. Okey, jangan cuma tengok nak turun berat badan saja, tengok you punya insulin injection tu perlu lagi tak sampai 14, boleh tak kita turun ke 8, boleh tak kita turun sampai 6. Bila you dapat 5, 4, 2, wah, itu kira cun lah. Bagi saya kira you dah improve sangat-sangat dah. You pun akan rasa syukur sangat, ya. Jangan kata yang saya buat cerita malam ni cuma nak bagi you sedap dengar je. Dah ada orang capai pun dah. Okey. So saya dah bagi 3. Satu, saya ulang tadi, nicotinamide B3 kena ada, dalam B kompleks tu lah, vitamin B itulah. Okey, lepas tu DND diet yang good by diabetes. Lepas tu OMAD, kalau tak baik juga ambil OMAD, maksudnya buat strategi makan sehari sekali saja. Okey, air jangan lupa, ya. So yang kita tolak ke tepi apa dia, gula, susu dan daging-daging yang berat-berat. Betul. Refined karbohidrat memang tak boleh lah. Okay, refined yang ada dalam biskut, dalam donat, dalam curry puff, semua-semua benda yang bertepung tu. Lepas tu high fructose corn syrup, kalau you tengok kat belakang ada tulis HFCS tu. Lepas tu kalau ada starch, benda-benda yang berkanji banyak sangat dalam tu, porridge semua tu, tolong tolak ke tepi dahulu, okey, supaya kita improve. Vegetable oil tak boleh recycle lebih daripada sekali 2, cukup. Kalau boleh tak usah pakai langsung lah buat sementara waktu, sebab dia banyak dengan omega 6. okey. Lepas tu bahan-bahan statin, ya, pencair darah semua tu, kalau doktor kata boleh kurangkan lagi. Lagi ubat-ubat beta blockers untuk darah tinggi kan, kalau ada diabetes dia kadang-kadang boleh bersekali dengan 3 serangkai tu, apa dinamakan high blood pressure pun. So ubat-ubatan ni kena jaga, antidepressant pun baik. Seterusnya, kalau you dah dapat improvement ni, you nak maintain dia, nak bagi nampak dia lebih cun,
you kena buat 3 kali seminggu yang dinamakan exercise berjalan kaki lebih kurang setengah jam sekali. So saya ulang, 30 minit 3 kali seminggu. Saya ulang, 30 minit 3 kali seminggu. Kalau tak mau buat apa pun, berjalan sahaja. Jalan sambil bernafas di luar rumah. Kalau dapatlah, kalau ada tempat lah. Okay. Kalau tak ada, jalan dalam rumah je lah. Pusing katil ke apa-apa. Dengan syarat you mesti bergerak dan ada perpeluhan. Berpeluh tu berarti anda dah mula nak detox body you. Nak bantu bahan-bahan toksik dalam badan kita. Dan disebabkan insulin you tak ada, you kena cuma bergantung kepada liver you. So liver kena bantu betul-betul. So you tolong exercise. Dah terkenal dengan hormon-hormon exercise semua tu akan lebih banyak mententeramkan you punya keperluan untuk injection insulin. Dah banyak kajian dibuat, exercise membantu improve terus. Nombor 4, nombor 5, semua sekali 7. Nombor 5 ialah nutritional yeast. Pernah dengar selalu saya sebutkan nutritional yeast. Saya tak bawa sampel kat sini, tapi dulu saya pernah tunjuk. Dia macam emping kuning-kuning tu. Rasa dia sedap, rasa dia macam cheese sikit, tapi dia banyak vitamin B. So bagus sangat. Di samping nutritional yeast, you ambil sekali dengan dia panggil sacha inchi oil. Kita nak omega 3 tu cukup, dan omega 9. So 369. Okay. Dan tak sempurna kalau you tak masukkan D3K2. Itu wajib. Kebanyakan daripada orang yang diabetik memang tak cukup omega 3, tak cukup D3K2. Malam ni kita tambah dengan B3. Boleh copy semua ni Alright, dah habis. Last 2. Ready? Iaitulah fasting. Apa saya kata tadi? Fasting itu maksudnya berpuasa. So puasa bukan nak tunggu Ramadan saja. Kita boleh puasa setiap hari lepas pada makan malam. Dia panggil puasa malam. Okay. Dan siapa yang buat omat pagi tu, kalau dah biasa, kita kan dah biasa makan buah pagi, kalau boleh you tinggalkan buah tu, you terus sampai ke petang, you nak buka puasa you ataupun you nak makan yang sekali besar punya dinner you tu, selalunya saya recommend sama ada macam Chinese punya style sebelum maghrib, ataupun kita orang Muslim lepas pada maghrib, ataupun orang Melayu lah, bukan orang Muslim. Lepas tu air terus minum. Saya rasa you akan improve dengan fasting. Fasting is actually the answer for this. Sebab apa? You tak nak galakkan keperluan insulin tu berlipat kali ganda. Dan jangan risau masa you buka puasa tu ataupun masa you makan besar tu, you makan sepuas hati dengan syarat ikut ni lah, sayur kan, biji-bijirin, kacang-kacang, lentil dan sebagainya. Itu pun you kena check you punya blood glucose, kebiasaan sebelum you makan besar tu, dan besok-besok you tengok balik. Kalau masih lagi improve, betul lah pilihan makanan you. Tapi kalau you tengok ada bahan-bahan seperti kalau you letak kacang kuda kat situ ataupun you letak avocado, masih lagi okey. Tapi bila you campur dengan katakan bubuh sikit lah resin ke, tahu, kismis, kadang-kadang setengah orang masukkan kacang-kacang lain lah, masuk katakan macadamia ke, okey, setengah orang dia nak campur ataupun dia buat sikit parpu. Tahu parpu tak? Lentils. Parpu pula. Okey, lentils ni dan kalau you makan, you tengok you kembung. Malam tak boleh berapa senang nak tidur, atau besok pagi tak lawas, buang air besar dan sebagainya. Jadi you kena modify you punya makanan tu mengikut you punya keserasian. Saya tak boleh bagi you mesti makan lentils, you mesti kena makan kidney beans, you mesti kena makan, betul, semua ni harus, dah boleh. Tapi kalau you ambil buah ni ataupun bijirin ni, you akan dapat sedikit angin ke, ataupun rasa segah ke, atau selalu orang Melayu kata berangin lah dok, I makan you punya ni. Kalau sacha inci setengah orang tu kan tak biasa dengan minyak-minyak macam ni, kurangkan dahulu. Okey, lepas tu introduce balik. Tengok lama kelamaan kalau injection you dah turun lagi, alhamdulillah. You kena tahu yang mana yang bersesuaian. Okey. Last kali selain fasting last kali ialah yang dipanggil epigenetic. Epigenetic ni maksudnya
Kalaupun ditakdirkan kita berfamily kan, semuanya ada diabetes, mak ada, bapa ada, kakak, abang, semua adik-beradik ramailah kena, sampaikan you takut ada yang dah meninggal pun sebabkan diabetes lah. Betul tak? Macam mak saya diabetes, bapa saya dah high blood dengan gout. Memang ada keturunan lah ni. Buatlah apa pun, jagalah diet macam mana pun, kena juga kan. Bapa kena kanser dan sebagainya. So jadi memang keturunan mainkan peranan. Tetapi bila you pegang nombor 7 ni, dia kata epigenetik, maksudnya atas daripada, epi tu maksudnya atas daripada genetik, epigenetik, kita masih lagi boleh merubah, termasuk doa. Doa adalah salah satu daripada strategi kita dengan Tuhan, yang Tuhan kata mintalah pada aku, insyaAllah aku akan kabulkan, dengan syarat kau minta betul-betul. So minta, Allah terapi itu ongoing, all the time kita minta doa, bagilah baik diabetes type 1 aku ni daripada 20 unit, kalau boleh bagilah kosong ke apa. Kalau Tuhan turunkan jadi 4 ke unit, 5 ke unit pun alhamdulillah kan. Itu maksud saya. Tapi you kena buat sistem, bukan takat doa saja, you punya tidur, betul tak, you punya stres. Tak boleh saya stres sangat-sangat. I cannot stress too often, nanti you fed up lah, asyik-asyik stres je. Tapi yang sebenarnya ibu dan bapa-bapa sekalian, stres lah antara penyebab utama kenapa type 1 pun susah nak baik, bahkan lagi susah nak baik. Sebab apa? Dia awal-awal lagi pankreas dah tak ada fungsinya lagi, dia dah kecut habis, dia dah tutup kelang dia. You cuma mengharapkan dari segi cara gaya hidup, makan you, tidur you, exercise you, pilihan-pilihan makanan, buah-buahan, sayuran, dan you punya gaya hidup, berarti termasuk stres. Faham? Okay, cukup dulu pada malam ni. Saya kira anda yang dah biasa dengan checking tu, make sure 3 bulan sekali ambil HbA1c, dan make sure you punya result tu bawah daripada katakan 6. okey, itu yang cantik sekali. okey, jangan atas daripada 7, 8 all the time. Maka you akan tengok hidup you akan balik kepada biasa. Walaupun you ada type 1, you boleh diiktiraf sebagai normal, walaupun cuma kena ambil sekali, katakan kena jugalah 4 unit ke 6 unit ke, alhamdulillah. Daripada sampai saya kata berapa, 24 unit turun kepada 4, oh alhamdulillah. Atau daripada 2 kali pagi petang cuma ambil yang long acting, ambil 1 je, wah shock lah kan. Jadi tuan-tuan sekalian, saya doakan semoga anda selamatkan buah pinggang anda, mata, jantung kan, dia boleh bagi sampai ke kaki hujung yang jadi gangrene, nak kena potong semua tu. Saya minta inilah nauzubillah min zalik, supaya you tak kena sampai jauh begitu sekali. Dan syafakallah bagi mereka yang masih lagi nampak sengsara sangat tu. Malam ni saya mengharapkan you dapat sikit harapan yang saya ingin kongsi. Dah ada orang baik pun, bukan baik terus, tak semuanya boleh baik terus. Sebab type 1, kalau saya janji boleh cure, itu saya dah overclaim. Tapi kalau saya janji boleh improve, saya rasa tidak salah, dan anda kena percaya dan yakin yang benda tu memang boleh. Ni yang saya tulis ni, yang saya buat nota ni semua, dah ada kajian-kajian pun yang mengatakan Masya Allah, result dia amat memberangsangkan. Bagi mereka yang nak buat macam keto diet ke apa-apa, kalau dia boleh memberi keputusan yang baik juga, silakan. Sebab saya punya dengan keto ataupun dengan diet yang boleh makan karbohidrat semua tak jauh beza. Sebab saya ambil jalan tengah, saya ambil jalan yang menyesuaikan diri kepada sang penerima penyakit tu, dia sendiri yang nak laluinya. Maka dia pilih, sama dia boleh buang terus semua karbohidrat, dia cuma ambil daging atau benda berlemak saja, fat saja kan, high fat low carb, ataupun dia ambil yang satu lagi, dia ambil carb tapi dia tak ambil langsung daging, tak, memanglah susu semua tu dia diet punya style. Tetapi dua-dua ni yang penting sekali. 60% daripada semua diet yang orang cakap, kenapa mereka nampak macam berhasil, tidak lain tidak bukan ialah melalui vegetable, fruits and vegetarian tu. Yang lain semua dia panggil icing on the cake. Yang penting dalam pinggan you atau seharian makanan you, 60-70% mestilah daripada whole food, plant based, makanan yang penuh, yang tak terlalu masak ataupun dimasuk dalam ni lah, orang kata apa, dalam tin-tin atau kelongsong-kelongsong atau preserve food, yang fresh,
Itu dinamakan whole food plant based daripada tanah. Boleh ikut? Saya lagi sekali mendoakan semoga hidup anda bahagia di dunia dan akhirat syurga, dan anda pandai-pandai let go betul-betul dan feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.